Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan kesempatan, yang masih lagi mengizinkan kita untuk terus berada di dalam satu bulan yang sangat mulia, satu bulan yang dipenuhi dengan rahmat dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita, seandainya umat aku ini mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini, maka nescaya mereka mengharapkan sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Jadi kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempatan yang Allah taala rezekikan kepada kita ini sebagai satu kesempatan yang berharga untuk kita mengutip segala hadiah-hadiah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam bulan Ramadan, untuk kita mengutip seberapa banyak nikmat-nikmat yang Allah taala sediakan, dan yang paling penting kita diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita bimbang, kita takut seandainya kita melalui bulan Ramadan, kita melepasi bulan Ramadan, lalu kita tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuklah kita ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang bulan Ramadan kita selalu diperdengarkan dengan satu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang selalu dibacakan oleh para asatizah kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana difardukan kepada umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu termasuk ke dalam kelompok orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa ibadah puasa yang Allah taala fardukan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini merupakan kefarduan yang sama seperti mana kepada umat-umat yang terdahulu, kepada para nabi yang terdahulu yang membawa risalah dakwah yang mesejnya sama seperti mana yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita melihat di situ adanya kesinambungan daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan para nabi-nabi terdahulu. Jadinya daripada ibadah puasa ini juga, objektif ataupun tujuan daripada puasa itu sendiri adalah untuk mendidik kita, untuk menjadikan kita sebagai seorang yang bertakwa. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan takwa itu? Secara ringkasnya, takwa ni kalau kita tengok banyak apa yang disimpulkan oleh para ulama, banyak daripada tafsiran berkaitan dengan takwa, tetapi seperti mana yang disimpulkan oleh kebanyakan para ulama kita menyebutkan bahawa takwa ini adalah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala tegahan dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya bagaimana kita nak menjadikan puasa kita ini membawa kita kepada sifat takwa seperti mana dalam ayat ini? Maka kita melihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menyebutkan as-siyamu junnah. Puasa itu sebagai perisai. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah dan direkodkan oleh al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. Baik, puasa itu sebagai perisai. Memetik daripada hadis ini, maka saya teringat daripada satu penulisan yang pernah ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, maafkan saya, Sayyid Abdullah ibn Al-Haddad, Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad. Beliau menyebutkan bahawa beberapa adab puasa yang telah digariskan, antaranya ialah adab puasa itu setiap orang yang berpuasa itu haruslah memelihara semua anggotanya daripada melakukan perbuatan dosa dan menjauhkan dirinya daripada segala urusan yang tiada kena-mengena dengannya. Dengan itu barulah sempurna puasa dan bersih puasanya. Maka
Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad memasukkan hadis ini sebagai sandaran daripada adab puasa tersebut. As-siyamu junnah, puasa itu sebagai perisai. Baik, kita melihat bagaimana ataupun mengapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyifatkan puasa itu sebagai perisai. Puasa yang dimaksudkan dekat sini adalah puasa yang benar-benar yang berkualiti. Puasa yang benar-benar berkualiti. Maka dia akan ada perbandingan dengan puasa yang tidak ada kualitinya. Maka kita melihat daripada puasa itu, Nabi SAW kata dapat memelihara seseorang itu daripada kejahatan syahwatnya yang membuak-buak. Seperti mana dalam satu sabdaan Nabi SAW, Nabi SAW menyarankan kepada golongan-golongan muda, kepada para pemuda untuk segera bernikah bagi mereka yang berkemampuan. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang ada kemampuan, maka hendaklah dia bernikah. Sebab nikah itu akan menundukkan pandangan, akan meredakan nafsu syahwatnya dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu, apa solusi yang Nabi SAW tunjukkan? Nabi SAW sebutkan, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija'. Maka sesungguhnya dengan berpuasa itu akan memberikannya penawar. Maka puasa itu akan menjadikan dirinya ataupun menjadikan syahwatnya itu lemah daripada mendorong tuannya itu untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama, bagaimana kita melihat bahawa puasa itu disifatkan sebagai perisai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang keduanya, bagaimana kita melihat di dalam sabdaan yang lain, puasa ini mampu untuk mengekang kita daripada berakhlak dengan akhlak yang buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "As-siyamu junnah, fala yarfuth wa la yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im, inni sha'im." Puasa itu sebagai perisai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seseorang itu apabila menempuhi hari puasanya, dia tidak bercakap dengan perkataan-perkataan yang kotor, dia tidak berlaku jahat dan dia tidak menjahili sesuatu hukum. Dan jika ada orang yang bertengkar ataupun mencercanya dan mengajaknya untuk bergaduh, apa yang dia kata? Inni sha'im, inni sha'im. Seolah-olah dia mengingatkan dirinya, aku ini sedang berpuasa, maka aku kena jaga puasa aku supaya puasa aku ini tidak rosak. Aku kena jaga puasa aku supaya puasa aku ini menjadi puasa yang berkualiti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab semua amalan anak-anak Adam ini ada dia punya ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ganjarannya, seperti contohnya seperti seseorang yang membaca Al-Quran misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu ayat di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan yang diganjari bersamaan dengan 10 kebaikan. Maksudnya 10 kali ganda. Dan tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Maka kita tengok dekat sini daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala dan telah dimaklumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kadar pahalanya, tetapi tidak pada ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku dan akulah yang akan mengganjarinya, yakni seberapa banyak yang Allah Taala nak berikan kepada orang tersebut. Bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap kualiti ibadah puasa yang dipersembahkan oleh orang tersebut, maka itu semua tertakluk daripada ataupun tertakluk di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang berpuasa itu hendaklah dia membentengi diri dia daripada melakukan perkataan, daripada berakhlak dengan akhlak yang buruk, daripada bercakap perkataan-perkataan yang kotor, daripada berlaku jahat kepada orang lain, daripada bergaduh dengan orang lain dan sebagainya. Sebab kita nak mempersembahkan satu ibadah yang berkualiti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang boleh untuk menjadikan kita ini mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak mau termasuk di dalam kelompok yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kotor. Perkataan yang kotor ni termasuklah dari sudut menipunya, dari sudut namimah hanya mengumpat, ataupun dari sudut mengadu domba, ataupun dari sudut ribahnya, ataupun bersumpah dengan sumpah yang palsu dan sebagainya. Apa sahaja perkataan-perkataan yang kotor, maka itu termasuk di dalam kata dalam kalimah al-qaul az-zur, dan juga beramal dengan perbuatan-perbuatan yang jahat daripada akhlak yang buruk. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Falaisa lillahi hajah." Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada orang tersebut yang dia ayyada'a ta'amuhu wa syarabah. Yang mana perbuatannya itu meninggalkan makan dan minumnya. Allah Taala tak berhajat kepada ibadah, ataupun tidak berhajat kepada perbuatan orang tersebut yang meninggalkan makan dan minumnya, sekiranya dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, tidak meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka daripada hadis tadi, maka kita dapat memahami bahawa ramai orang yang tidak meninggalkan perbuatan yang buruk tadi, maka mereka akan termasuk di dalam kelompok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, min saimin, berapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tidaklah daripada perbuatan puasa mereka itu hanya meninggalkan kesan pada lapar dan dahaga saja. Maksudnya tiada ganjaran ataupun tiada kualiti yang dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan sebagai perisai itu, puasa itu akan membentengi kita. Puasa yang berkualiti itu akan membentengi kita daripada perkataan-perkataan yang buruk dan juga daripada akhlak-akhlak yang mazmumah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa puasa ini akan mengekang seseorang itu daripada perbuatan panas baran, daripada perbuatan bertengkar dan sebagainya, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni saim. Kita mengingatkan diri kita bahawa aku ini sedang berpuasa bila orang mengajak kita untuk bergaduh. Maka daripada tiga perkara, sekurang-kurangnya tiga perkara ini dapat kita lihat bagaimana puasa itu dapat membentengi diri kita daripada terjerumus ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini juga seperti mana kata Syekh Amru Mustafa Al-Wardani, beliau menyebutkan as-siyamu junnah was-siyamu jannah. Puasa itu sebagai perisai, dan perisai ini ataupun puasa ini juga yang akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan puasa yang kita sedang lakukan ini, puasa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah puasa yang benar-benar berkualiti. Jadi bagaimana kita nak menjadikan puasa kita ini, ataupun kita nak menjadikan perisai kita ini benar-benar ampuh untuk kita mengekang daripada perbuatan-perbuatan yang mazmumah seperti mana kita sebutkan tadi. Maka hendaklah kita mengisi ruang-ruang yang ada khususnya di dalam bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang sebegitu banyak, seperti mana yang ditunjukkan oleh para salafun salih apabila mereka banyak melazimi dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Maka kita gantikan perbuatan kita dengan percakapan-percakapan yang mungkin sebelum ini kita berkata-kata dengan kata-kata yang buruk, ataupun mungkin sebelum ini ada perbuatan-perbuatan yang tidak enak dipandang. Maka kita gantikan dengan amal-amal yang saleh, kita gantikan dengan zikir, kita gantikan dengan bacaan Al-Quran yang sebegitu banyak di dalam bulan Ramadan ini. Nescaya ia akan menggantikan tempat tadi, menggantikan amalan-amalan kita yang buruk tadi, dan akan menjadikan, sekaligus akan menjadikan ia sebagai perisai yang ampuh untuk mengekang kita daripada terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, yang akan mengekang kita daripada terjatuhnya kita ke dalam lembah neraka, dan akan membawa seseorang yang mempunyai puasa yang berkualiti tadi, akan membawanya kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadinya apabila kita menyebutkan tentang taqwa, maka taqwa itu tidaklah mudah untuk kita capai, melainkan ia mestilah dengan jalan yang sabar.
mestilah kita melalui jalan yang sabar yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga orang-orang yang saleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyifatkan bahawa puasa ini adalah separuh daripada sabar. Dan sabar ini, ibadah sabar ini, ganjarannya hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mengetahui seberapa banyak yang Allah Taala nak berikan kepada orang tersebut. Jadi di dalam kita nak di dalam kita nak implementasi, dalam kita nak mempraktikkan kesabaran, nak mendidik jiwa kita untuk sabar, maka hendaklah kita memerhatikan sabar ini daripada beberapa perkara. Iaitulah ulama memecahkan sabar ini kepada 3 keadaan. Iaitu yang pertama, yang sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah sabar ketika mana seseorang itu diuji. Baik, kita nak melihat kepada perkara pertama dengan perkara yang kedua, iaitu sabar di dalam melakukan ketaatan dan sabar di dalam melakukan sabar di dalam meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melakukan ketaatan ini, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari pertama kita akan rasa seronok. Hari kedua pun kita akan rasa seronok. Lama ataupun bila sampai satu tempoh masa, kita akan rasa jemu, kita akan rasa malas untuk kita melakukan ketaatan tersebut. Nah, di sini memerlukan kepada kesabaran kita untuk bermujahadah, untuk kita melawan hawa nafsu kita, mendidik diri kita untuk kekal istiqamah berada di atas jalan ketaatan. Sebab apa? Sebab diri kita ini, nafsu kita ini, kalau kita tidak mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka perbuatan yang jahat yang akan mengambil tempat untuk mengisi kesenggangan ataupun mengisi ruang-ruang yang ditinggalkan tadi. Maka hendaklah kita bersabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita untuk istiqamah di dalam amal. Bagaimana kita nak istiqamah dalam amal? Lakukan perbuatan itu dalam kadar yang semampu boleh untuk kita lakukan, dalam kadar yang tidak mendatangkan jemu kepada diri kita, dalam kadar yang sedikit tetapi kita mampu untuk mengekalkan momentum, mampu untuk mengekalkan ataupun mampu untuk beristiqamah di dalam melakukan amal tersebut. Baik. Jadi sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar yang kedua pula adalah sabar di dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Setiap daripada anak-anak Adam ini akan melakukan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap daripada anak-anak Adam ini melakukan dosa, melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, sebaik-baik orang yang melakukan dosa ini adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seseorang itu mengekang dirinya daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terjatuh, tetapi dia tidak berputus asa, bangkit semula untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh lagi, bangkit lagi, taat lagi, maka ini semua adalah bentuk kesabaran di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sikap sabar kita tadi akan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita daripada musibah yang sangat besar, iaitu musibah bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang yang mana memperlekehkan ataupun memperkecilkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Habib Ali Al-Jufri, saya ingat bagaimana Habib Ali Al-Jufri menyebutkan, jangan kita memandang sebesar apa dosa yang kita lakukan, tetapi hendaklah kita memandang kepada siapa kita sedang melakukan dosa tersebut. Jadinya muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memahami daripada makna ataupun memahami daripada elemen sabar yang perlu untuk kita praktiskan, yang perlu untuk kita implementasi di dalam kehidupan kita, iaitu sabar di dalam melakukan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan maksiat, maka ini akan membawa kita kepada tujuan puasa yang sebenar, iaitulah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimtithali awamiri, dengan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus akan menjadikan kita orang yang mendapat
pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita persembahkan itu adalah puasa yang benar-benar berkualiti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang sia-sia, yaknilah orang yang hanya berpuasa tetapi tidak meninggalkan kesan melainkan lapar dan dahaga. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah saya mengajak diri saya serta sidang penonton sekalian untuk sama-sama kita mengambil kesempatan yang masih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita terus berusaha menjadikan ibadah puasa kita ini sebagai ibadah yang benar-benar berkualiti. Kita iringi ibadah puasa kita ini dengan amal-amal ibadah yang lain. Kita iringi ibadah puasa kita ini dengan memperbanyakkan tilawatul Quran, dengan kita memperbanyakkan azkar, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menjadikan perisai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini, as-siyamu junnah ini, lebih ampuh untuk menyelamatkan kita daripada terjerumus daripada ke lembah dosa dan maksiat, daripada terjerumus ke dalam lembah kehinaan, terjerumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat daripada ibadah puasa yang kita lakukan, dan mendapat syafaat daripada Al-Quran yang kita bacakan. Hadza wabillahi taufiq. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ringkas pada petang ini mampu untuk memberikan kita peringatan, khususnya untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.